tuan-tuan. Hamka dia membuat satu perumpamaan, satu analogi kepada kita bila kita baca tafsir ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita kena tengok alam dunia ni tuan-tuan. Kita kena tengok alam dunia ni sebab apa? Sebab alam dunia ni tuan-tuan dia bergerak mengikut sistemnya. Ya, sebab tu kata Syed Sabiq dalam Aqidatul Islamiyah, dia pernah menyebut dan dia pernah menjawab kritikan golongan-golongan atheism, golongan yang tak percaya tentang kewujudan Tuhan. Kata Syed Sabiq mengatakan bahawa bagaimana hang nak kata bahawa dunia ni boleh jadi sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Tirmizi dalam sunannya melalui jalur sanad daripada seorang sahabat Nabi bernama Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul turna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin fayakunu an-nas ala qadri a'malihim fil 'araq faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakun ila rakbatayhi wa minhum man yakunu ila aqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araqul aljaman wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fihi. Hadithun sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada kita, turna syamsu yaumal qiyamah. Nabi kata, Nabi pesan, di hari akhirat esok, di hari kiamat esok akan dekat ataupun didekatkan matahari minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdaril mil. Matahari itu akan mai dekat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sehingga matahari itu menjadi dekat kepada mereka sejarak 1 mil, 1 jengkal. Ya, Allah ambil matahari letak dekat makhluk Allah macam 1 jengkai jaraknya. Fayakunan nas ala qadri a'malihim fil 'araq. Kata Nabi SAW, maka pada saat itu manusia berada dalam peluh masing-masing mengikut kadar amalan kejahatannya. Maknanya panas matahari itu sampai berpeluh, dan berpeluh tu tuan-tuan sampai ada di antara mereka yang tenggelam disebabkan kejahatan yang mereka buat di muka bumi Allah itu, mengikut kadar kejahatan yang mereka buat. Wa minhum man yakunu ila rakbatayhi. Kata Nabi SAW, ada di antara mereka yang peluhnya sampai ke mata, sampai ke kakinya, sampai kaki. Ya. Wa minhum man yakunu ila aqwai, dan ada juga peluh mereka sampai ke lututnya. Ada yang sampai kaki saja, ada yang peluh dia sampai dekat lutut.
wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman. Kata Nabi SAW, ada sampai peluh mereka sampai ke tahap pinggang, dan ada sampai ke peluh mereka ini masuk ke dalam mulut mereka. Ada? Ini kata Nabi SAW, kami qadar mengikut kejahatan yang mereka buat. Kalau banyaklah benda jahat yang dia buat dekat dunia ni, lagi teruklah peluh yang dia akan hadapi, seksa dan penatnya, deritanya di hari akhirat esok. Wa asyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fihi, ada sampai ke mulutnya. Nabi tunjuk syarat itu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Tuan-tuan sekalian, apa yang cuma disampaikan dalam hadis ni, pengajaran ringkasnya, yang pertama tuan-tuan sekalian, orang yang beriman wajib percaya sungguh-sungguh bahawa di hari akhirat esok, di padang mahsyar esok, segala amalan yang kita buat di muka bumi Allah ini akan dibalas oleh Allah SWT. Pertama. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini tidak lain dan tidak bukan nilai kebaikan dan amal soleh apabila kita buat di muka bumi Allah ini sangat berharga. Sebab tu Allah berikan kesempatan, peluang dan ruang kepada saya dan tuan-tuan, jom sama-sama kita baiki kehidupan kita ini supaya apa? Supaya Allah anugerahkan kepada kita syurga, dan Allah selamatkan kita daripada derita di hari akhirat esok. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah tuan-tuan, dalam riwayat yang lain Nabi pernah bagi tahu kepada kita bahawa di antara satu perkara yang boleh Allah selamatkan kita di hari akhirat esok, kata Nabi SAW, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhi nar yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menolak untuk berkata-kata buruk terhadap kehormatan diri saudaranya, ya, bila duduk bersemang dengan orang, kawan dia pergi cerita buruk pasal orang, dia tak masuk campur, dia senyap, ataupun dia mengelak daripada terlibat dalam perkara-perkara yang duduk sembang benda buruk saudaranya sendiri, dia jaga benda tu. Raddallahu an wajhi nar, kata Nabi SAW, Allah akan menolak api neraka daripada kena dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Hadis ni riwayat Ahmad dan Tirmizi dalam sunan mereka, ya, nak bagi tahu kepada kita bahawa benda baik ini susah, ya, apatah lagi kita nak cegah kita ni nak terlibat dalam perkara-perkara ataupun nak bercakap benda-benda yang boleh menyebabkan buruk orang dan sebagainya. Benda ni susah, ya, berat, ya. Kalau boleh tu, kalau duduk sembang, kalau tak cerita pasal orang ni, maknanya tak lengkap. Nah, tapi kalau orang beriman, orang mukmin, dia tahu bahawa untuk urusan akhiratnya dia jaga benda-benda ini supaya dia selamat di hari akhirat esok. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan mukadimah itu, riwayat Tirmizi, Ahmad dan Muslim itu memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan tafsir, perbincangan kitab tafsir kita, Tafsir Al-Azhar, yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, iaitu pada surah Al-Mulk, pada juzuk yang ke-29. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita sudah bahas pada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbahasan yang lepas kita dah bincang dah, walaupun tak habis lagi satu ayat, baru separuh ayat ya, baru kita bincang tentang tabarakalladzi biyadihil mulk, baru berhenti takat tu, tak habis satu ayat lagi, iaitu maha suci Allah yang di dalam tangannya sekalian kerajaan. Profesor Hamka bahas tuan-tuan sekalian kerajaan tu bagaimana. Hamka buat satu analogi bagaimana Belanda telah menyerang Indonesia satu ketika dahulu, hampir 350 tahun lamanya. 350 tahun lama lah tuan-tuan, bukan 35 tahun. Bertukar pemimpin, bertukar legasi kepimpinan 350 tahun. Orang Belanda mengatakan bahawa
tidak ada siapa yang mampu untuk menggugat pemerintah kita ataupun pemimpin kita ataupun kerajaan kita. Tiba-tiba Jepun mai serang tuan-tuan. Setelah sampai 7 hari, seminggu ya, Jepun pergi serang Indonesia, depa tu sungkok dengan mudah ya. Hamka bukmai analogi perumpamaan cerita ni tuan-tuan nak menyebut bahawa itulah gambaran kuasa di dunia ni. Ada kalanya kita tinggi, kita ada jawatan, orang hormat kita, orang pandang kita. Tapi satu ketika bila mana dah habis umur ataupun dah habis dah tempoh untuk satu jawatan tersebut, kita dah tak ada dah jawatan tu. Kalaulah waktu kita pegang jawatan dalam keadaan penuh kesombongan dan keangkuhan, lepas habis jawatan orang nak hormat kita ke dah? Hak tu ya tuan-tuan, kita kena fikir. Kita ada jawatan, jawatan kita besar dalam satu komuniti dan satu jawatan tersebut pegang dengan sombong, dengan bongkak, dengan keangkuhan. Tuan-tuan, ada tak lepas kita tak ada jawatan tu, orang main dekat dengan kita ke? Tak ada tuan-tuan. Dan pada waktu itu tak ada dah, jawatan kita pun tak ada, orang pun kita orang pun tak suka dengan kita. Ya, sebab itulah tuan-tuan sekalian perumpamaan hamka buat ya supaya nak bagi faham bagi elok bahawa kekuasaan, kekuatan, kemampuan dekat dunia ni terbatas, tetapi Allah menguasai segala-galanya. Ya, baik, kita tengok ayat yang seterusnya ataupun ayat yang pertama, ya, tak habis lagi ni. Baru nak bahas tentang wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud dan dia atas tiap-tiap sesuatu adalah maha menentukan. Allah maha berkuasa dan Allah maha menentukan setiap sesuatu. Baik, kata hamka, ya, muka surat 10. Sebagai Tuhan yang maha berkuasa, pembahagi kekuasaan kepada sekalian raja dan pengusaha di dunia, di seluruh alam ini, baik di bumi ataupun di langit, Allah lah yang maha menentukan alam ini. Ya, sama ada langit dan bumi, Allah lah yang maha menentukan segala sesuatu. Segala sesuatu adalah meliputi segala sesuatu, baik yang sangat besar maupun yang sangat kecil. Misalnya, yang sangat besar ialah matahari dengan segala bintang-bintang yang menjadi satelitnya. Rangkaian bintang-bintang itu dalam pertalian keluarga dengan matahari, dalam ukuran jarak jauh dan jarak dekat yang tertentu sehingga terdapat keseimbangan. Maka rangkaian itu pula lah yang terdapat pada alam sekecil-kecilnya. Itu dia tuan-tuan. Hamka dia membuat satu perumpamaan, satu analogi kepada kita bila kita baca tafsir ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kena tengok alam dunia ni tuan-tuan. Kita kena tengok alam dunia ni. Sebab apa? Sebab alam dunia ni tuan-tuan, dia bergerak mengikut sistemnya. Ya, sebab tu kata Syed Sabiq dalam Aqidatul Islamiyah, dia pernah menyebut dan dia pernah menjawab kritikan golongan-golongan atheism, golongan yang tak percaya tentang kewujudan Tuhan. Kata Syed Sabiq mengatakan bahawa bagaimana hang nak kata bahawa dunia ni boleh jadi sendiri? Ya, macam mana dunia ni boleh jadi sendiri? Sebab apa? Mengikut akal waras kita, benda yang tersusun, benda yang mengikut jadual yang begitu teliti dan cermat ini, ya, tak bergaduh pun. Esok dah kot, malam bagi lama sikit kot. Tak ada tuan-tuan. Kalau 100 tahun, begitulah dia punya sistemnya. Ada pagi, ada siangnya. Ada musim luruh pula, ada musim salji pula dalam beberapa tempat di dunia ni. Nah, dan semua itu berada di dalam satu sistem sunnatullah ta'ala. Ya, kata hamka, mustahil kalaulah dunia ini jadi dengan sendiri. Mustahil. Sebab tu Allah pernah sebut, Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis yang direkod oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillahi azza wa jal. Kata Nabi SAW, berfikirlah kalian tentang makhluk Allah. Tengok kejadian langit dan bumi, tengok bulan dan bintang, tengok matahari, bagaimana ada sistem-sistem tertentu.
Ya. Dan kita dapat menikmati pula daripada perkara-perkara tersebut. Dan jangan kalian berfikir tentang zat Allah. Jangan. Ya, sebab kalau duk fikir zat Allah, tuan-tuan, kemungkinan kita tergelincir. Ya, disebabkan kita tak melihat Allah SWT. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian kata Hamka lagi, ya, maka rangkaian itu pula yang terdapat dalam alam sekecil-kecilnya, dengan matahari yang duduk, yang bulan-bulan, bintang-bintang itu dia bergerak, ya, dalam orbitnya, dalam landasannya, dengan sebesar-besar makhluk Allah itu, sehinggalah sekecil-kecil makhluk Allah SWT. Ini dia, tuan-tuan, sebab tu Allah sebut dalam Quran dalam surah Ar-Rum ayat ke-50, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kalian kepada kesan-kesan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, tengok kesan-kesan rahmat Allah. Ya, bagaimana dia menghidupkan bumi setelah matinya, yakni dengan tanam-tanaman yang menghijau subur. Ya, dengan hujan Allah turun, ada tempat yang, ya, tumbuh-tumbuhan tu hanyalah hidup dekat tempat tu saja. Betul tak, tuan-tuan? Dekat Malaysia ni ada buah-buahan yang tertentu yang tak ada di tempat yang lain. Kita tengok, oh subhanallah. Ya, ini nikmat-nikmat Allah yang Allah bagikan dekat muka bumi Allah ini. Sebab tu ada orang buat kajian, tuan-tuan, ya, tentang kulit orang putih. Ni saya bukannya nak kata kulit orang putih ni, kita bukannya orang kata apa, nak kata, ya, mentohmah budak tak. Orang buat kajian, ya, kulit orang yang berkulit putih ni, dalam kajian sains mengatakan bahawa, dan banyaknya mereka duduk di tempat-tempat Eropah, di kawasan itu, kerana sesuai dengan cuaca di tempat tersebut, ya. Dan mengikut kajian mengatakan bahawa selalu kalau orang putih ni, ya, kulit yang berwarna putih di tempat itu, selalunya muka dia agak cepat kelihatan tua, ya, berbanding dengan orang yang berkulit hitam dan sebagainya. Ini kajian, ya, ini kajian, orang buat kajian sains mengatakan begitu. Dia tak ada hadis apa pun, cuma orang buat kajian kata lagu tu. Cuma sebab ada orang kata, tak apa, kami ni geng kulit gelap, tak apalah mereka ni orang kulit putih. Tak. Ada dia punya nikmat-nikmat tertentu yang Allah bagi kepada golongan tertentu, dan golongan yang Allah bagi, maknanya apa, orang panggil apa? Tertentu dan sebagainya. Jangan kita, tak apa dah, kita ni geng kulit gelap. Tak apa. Masing-masing ada, Allah bagikan nikmat-nikmat di muka bumi Allah ini. Baik. Kemudian kecilnya zarah itu menyebabkan dia tidak dapat dibahagikan lagi. Ini disebut dalam Profesor Hamka, kata perkataan atom itu sendiri. Dia bahas perkataan atom. Ya. A dan tom adalah kata majmuk. Ini dua kata tergabung satu. A kata Hamka artinya tidak. Atom tu, A tu katanya tidak. Ini disebut dalam tafsir Al-Zahar. Tom itu berarti terbagi. Ya, maknanya atom artinya tidak terbagi lagi. Bila sebut zarah yang paling kecil, atom, ya, yang tak boleh nak bahagi dah, tak boleh nak pecah-pecah dah. Kalau badan kita ni, kita nampaklah, tuan-tuan sekalian, dengan tangan, maknanya gabungan-gabungan zarah-zarah kecil, ya, wujudlah satu jisim dan sebagainya. Tapi benda yang paling kecil sekali, mengikut kajian ni mengatakan bahawa atom. Atom maknanya tak boleh nak pecah dah, itulah yang paling kecil. Disebut juga al-jauharul fard, ya, iaitu jauhar yang tunggal, jisim yang tunggal. Namun demikian, setelah diadakan kajian yang lebih mendalam, didapatlah pengetahuan bahawa atom itu pun masih berkeadaan seperti matahari juga, iaitu masih mempunyai satelit, sehingga satelit-satelit itu diberi namanya sendiri, sejak dari neutron yang jadi inti, lalu kepada elektron dan proton. Pengetahuan tentang ketentuan ini barulah didapat setelah diadakan penyelidikan yang saksama. Ustaz, betul ke ni dalam tafsir duk sebut macam mengisai ni malam ni? Tak, ini ulama muasirin.
Dia kan ulama zaman 300, 700 tahun dan sebagainya. Ni zaman muasirin, Profesor Dr. Hamka ni tuan-tuan. Ya, dia mengambungkan data sains dengan kitab-kitab turas Islami kita. Dalam tafsir Al-Azhar ni tuan-tuan sekalian, dia Hamka dia orang panggil apa? Dia menafsirkan dengan kalam-kalam athar sahabah. Kita akan jumpa sebentar lagi. Ya, beberapa riwayat daripada athar sahabat. Begitu juga hadis Nabi SAW, dan juga dia cuba gabungkan dengan data sains, ya, ataupun maklumat ya dunia ini, supaya bila mana kita hidup, kita membaca tafsir Al-Quran ini untuk kita yang masih hidup ini. Sebab tu saya tertarik dengan satu dialog yang pernah diungkapkan oleh Dr. Daud Abu Bakar. Ya, dia mengatakan bahawa kitab tafsir Al-Quran yang kita nak baca ini perlu juga dibaca dengan data kehidupan dunia. Perlu dibaca dengan dimensi dunia kita. Ya, bukan hanya sekadar kita memikirkan akhirat. Ya, itu tidak perlu dipersoalkan, tetapi perlu dihidupkan dengan dimensi dunia kita hari ini. Ya, banyak orang yang bila mana mengupas dan mendalami tafsir Al-Quran, orang menyumpai teori-teori sains yang terdapat dalam tafsir Al-Quran. Profesor Dr. Fadil Hasan Abbas dalam kitabnya Maba'ith fil Ulumil Quran, dia pernah menyebut tentang bagaimana di antara salah satu mukjizat Al-Quran iaitu i'jazul bayan, ya, ataupun i'jazul ilm, ya, i'jazul bayan dan i'jazul ilm, ya, i'jaz, mukjizat dari sudut hikmah Allah pensyariatan satu ibadat, ada mukjizat dia. Begitu juga mukjizat dari sudut sains, ada tuan-tuan, orang jumpa dalam tafsir Quran. Tapi kalau kita hanya membaca dalam dimensi akhirat saja, ya, tentang syurga, tentang neraka, tentang dosa dan pahala, maka kita tak nampaklah benda begitu. Tuan-tuan sekalian, baik. Kata Hamka tuan-tuan, dalam duk kita bincang tentang zarah yang paling kecil pun, rupanya ada lagi yang paling kecil dalam tu. Dan ada pula sistem dalam tu. Subhanallah. Maknanya apa tuan-tuan? Saya nak sebut bahawa ini yang kita lihat, fanzur ila athari rahmatillah. Ya, lihat bagaimana oleh kalian tentang kesan-kesan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian semua di atas muka bumi dan perhatikan bagaimana Allah memulakan perciptaan sesuatu perkara. Kita tengok benda yang hebat. Ucapan yang pertama sekali yang kita kena didik dengan diri kita, kita sebut subhanallah. Kita tak kata, cantiknya, siapa dia yang buat ni. Tak, tuan-tuan. Islam ajak kat kita, sebut dulu subhanallah. Sebab apa? Walaupun benda tu kecil, tapi tuan-tuan, dia memberi didikan dan tarbiyah dalam diri kita, mengatakan bahawa, ini ciptaan daripada Allah SWT. Betapa kecilnya diri kita. Ada nilai ubudiyah. Ada nilai tauhid di situ. Walaupun kita kata, kita ajak anak-anak kita, benda simple begitu saja, tapi bila dia besar esok, bila dia sudah matang, bila dia sudah jatuh bangun dalam kehidupan, baru dia tahu mak ayah dia ajak dulu. Bila tengok benda-benda yang hebat, sebut subhanallah. Maha suci Allah nak menyebut bahawa betapa rendahnya kita ni. Hebat macam mana pun tuan-tuan, Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak tu dia nak pitang tu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, supaya kita ni merendah diri, ada nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok lagi tuan-tuan, kata Hamka pada perenggan yang kedua, kita ambil saja perumpamaan melihat kepala gajah yang begitu besar. Dia buat supaya kita ni tengok tuan-tuan, supaya kita tengok binatang, kita nampak Allah, maknanya ada nilai kebesaran Allah. Ya, kita tengok kepala gajah yang begitu besar. Tengok kepala gajah tu. Ya, dengan belalai dan telinganya yang lebar dan gadingnya yang panjang. Dengan gagahnya, dengan telinga pun besar, belalai dia pun kita nampak dengan jelas. Lalu mari kita lihat dengan mikroskop keadaan kepala lalat atau langau. Tu dia tuan-tuan. Hak tu gajah kita tengok, kita nampak jelas tuan-tuan.
Tapi kata Hamka, cuba tengok kepala lalat. Cuba tengok kepala langau. Dia maksud kepala langau ataupun kepala lalat yang kecil itu sifatnya. Ya, bila kepala lalat itu telah kelihatan dalam mikroskop yang telah membesar berpuluh-puluh kali lipat, kali ganda, kita pun takjub melihat betapa hebatnya kejadian kepala dan tubuh lalat yang sangat kecil itu. Kata Hamka, matanya besar, mukanya berbulu, mempunyai belalai-belalai pula seperti gajah, dan dia pun berhati, berjantung dan mempunyai perjalanan nafas yang teratur sebagai binatang-binatang besar sebegitu juga, juga. Maknanya tuan-tuan, tara besar kita tengok dengan sistem begitu. Ya, dengan menggunakan alat canggih kita tengok lalat yang kita tengok Allah lalat kecil ya. Tu pun kalau kita perhati dengan alat yang canggih, kita tengok dengan adanya tuan-tuan sekalian jantungnya, ada pula perjalanan nafasnya, ada pula hati tu tuan-tuan sekalian. Bagaimana dia nak hidup kalau tidak ada perkara tersebut? Semua itu tuan-tuan kembali kepada tafsiran wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, dia pitang tu tuan-tuan. Dia pitang tu. Ya, sebab tu tuan-tuan, kata Fadil Hasan Abbas juga. Sebab saya duk sebut benda tu, kitab ni sebab saya duk mengaji di sana, di Jordan dulu. Profesor Dr. Fadil Hasan Abbas dia mengatakan bahawa sebab tu data sains ini jangan kita bertuhankan sains. Ada orang kalau dia tidak menepati sains tuan-tuan sekalian, dia tak beriman satu perkara. Kan? Maknanya dia hanya bertuhankan sains. Kalau sebab tu kata ulama tafsir, fakta sains itu hanyalah menguatkan nas yang ada. Hanya jadi penguat saja tuan-tuan. Dia bukannya menjadi satu tunjang kepada masadir kita. Ya, kepada batu asas kita. Dia hanya menumpang saja. Kalau ada, cantik lagi. Tapi kalau tak ada, no, kami tetap beriman. Amantu billah, kami tetap beriman. Walaupun tuan-tuan sekalian, fakta sains tidak menyebut benda tersebut. Sebab ada orang tuan-tuan sekalian, ya, ialah fakta sains ni, ya, dengan kemampuan yang dia ada dan sebagainya. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ya, mereka cuba untuk, ya, memesongkan fakta yang ada. Ini benda-benda yang perlu untuk kita lihat, ya. Supaya apa? Supaya kita memahami bahawa, ya, fakta sains itu hanya menguat kepada nas yang ada saja. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu sangat menentukan dengan menggali rahsia alam sehingga mendapat pengetahuan tentang segala yang dilihat, didengar dan diselidiki, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Di waktu mendapatnya itulah kita akan lebih faham apa erti yang sebenarnya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tegaslah bahawa segala sesuatu itu ada ketentuannya. Teranglah bahawa kalau ketentuan tidak ada, tidak pula lah akan bererti apa yang dinamai ilmu pengetahuan ataupun sains. Dan ini ditegaskan pada ayat 191 dekat penutup surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia sahaja. Maknanya apa tuan-tuan? Segala apa yang berlaku di muka bumi Allah ini semua di bawah ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tak terlepas walaupun sedikit pun. Dan kita jangan jadi bahawa walaupun benda ini di bawah maklumat dan ilmu Allah SWT, sehingga kan kita menyerahkan segala-galanya dengan ketentuan Allah SWT. Maknanya kita tak ada usaha apa. Ya, seperti pernah disebut dalam beberapa kelompok yang disebut sebagai Jabariyah dan Qadariyah. Ini disebut dalam furuq fil Islam, beberapa cabang-cabang yang disebut sebagai kefahaman dalam Islam. Ya, mereka pun mengaku tentang Islam. Mereka pun mengaku bahawa mereka itu Islam. Tetapi tuan-tuan sekalian, mereka berfahaman yang silap. Ya, Qadariyah dan Jabariyah. Semua benda ni apa nak jadi pun semua Allah yang tetapkan. Kita ni tak ada usaha apa, tidak. Kita buat usaha. Ya, kita beramal. Sebab tu Allah sebut wa qul i'malu fasayarallah. Dalam ayat lain wasari'u ila maghfirah. Bersegera, maknanya kita ikhtiar, kita bertindak. Ya, tetapi Allah tahu di bawah ilmu Allah apa kesudahannya.
Ini kefahaman yang perlu untuk kita sebab ada orang mengatakan bahawa aku dah jadi lagu ni dah. Aku lahir-lahir dalam keturunan yang tak bagus dah. Dia kira lagu tu. Tidak. Kita boleh keluar daripada kegagalan. Kita boleh keluar daripada kegelapan. Sebab tu ada satu contoh. Waktu saya belajar dulu, ada seorang Profesor Doktor, Al-Ustaz Ad-Doktor. Ya. Dia ni tuan-tuan Arab Badawi. Arab Badawi ni tuan-tuan orang kampung, orang kampung, orang yang tak ada masa depan. Kita tak ada masa depan. Kira buat kerja kampung lah. Dia ni tuan-tuan Al-Ustaz Ad-Doktor, dan dia profesor dalam bidang usul fiqh. Subhanallah, dia menjadi contoh dalam masyarakat dia. Walaupun dia kata kat kami belajar Malaysia ni, dia kata walaupun aku ni Arab Badawi, keturunan Arab Badawi, orang kampung ya. Duk mengelar kambing, perah susu kambing dan sebagainya, tapi aku boleh membuktikan kepada kaum aku sendiri, aku boleh berjaya. Aku boleh berjaya. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu sirah, Nabi tuan-tuan nak ajak kepada umatnya bahawa nak dapat sesuatu kejayaan mesti kena berusaha. Nak berjaya, nak cemerlang, hang kena berusaha dulu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Ar-Rakhi Al-Makhtum, Safiur Rahman Mubarak Furi, pada muka surat 200 ke atas, 200, 300, 400, 400 muka surat ke 500 muka, semua itu cerita tentang jihad Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Tuan-tuan, Nabi ni kekasih Allah. Nabi ni kalau berdoa, confirm Allah akan makbulkan. Betul tak tuan-tuan? Boleh saja Nabi angkat tangan, Ya Allah, menangkan tentera Islam dalam peperangan ini. Tapi tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah, dalam lembaran sejarah, ada beberapa ghuzwah, peperangan yang Nabi turut serta dan Nabi memimpin peperangan tersebut. Peperangan apa? Ghuzwatul Uhud. Semua kita tahu cerita tu. Dalam peperangan Uhud tuan-tuan, Nabi dah susun macam-macam cara. Ya, dengan hak pegang panjinya, dengan berada dalam pasukan pemanahnya, ya, dengan awal strategi apabila orang daripada Bani Abdul Dar berpegang panji daripada musyrikin Mekah, Nabi kata attack hak pegang panji itu dulu. Sehingga dalam riwayat sirah mengatakan bahawa apabila tentera Islam mula-mula menyerang dalam Ghuzwatul Uhud, beratnya ke arah orang yang pegang panji itu. Attack dia dulu. Sebab apa? Sebab bila mana panji musuh Islam jatuh di tanah dan tidak ada orang yang memegangnya, maka motivasi dan semangat mereka untuk meneruskan perjuangan itu agak merudum. Ini strategi. Ini cara Nabi nak buat untuk nak menang dalam perang. Tapi akhirnya semua kita tahu, dalam Ghuzwatul Uhud, Allah tak bagi kemenangan kepada tentera Islam. Betul tak? Allah tak bagi kemenangan kepada tentera Islam walaupun Nabi sudah berusaha. Sebab tu kita katakan bahawa ya innallaha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun kalian berusaha, walaupun kalian bertindak mengikut timbangan neraca dunia, ya, kita kata kalau kita buat lagu ni insya-Allah kita berjaya. Itu ikut akal kita. Ya, tetapi di akhirnya Allah yang tetapkan. Allah yang putuskan sama ada kalian menang ataupun kalian kalah. Sebab tu ada orang yang dia terlalu optimis pada dirinya sendiri. Ya, dia terlalu optimis pada satu kejayaan. Dia ligan kejayaan tuan-tuan sekalian, sampai kalau dia tak berjaya, ada yang dia sampai membunuh diri. Tu dia tuan-tuan, dia pergi macam tu. Dia terlalu nakkan kejayaan, maknanya mesti aku buat benda ni, mesti aku akan dapat. Itu mengikut timbangan akal hang. Di akhirnya belum tentu lagi. Ya, kemungkinan tuan-tuan sekalian. Sebab tu, ya, dalam kehidupan ini kata ulama, hendaklah kita bertindak dengan sederhana. Wasatiyah, pertengahan, sederhana. Jangan terlalu kita ni maknanya berlebih-lebihan dalam satu perkara, dalam segala hal sekalipun. Betul tak tuan-tuan? Dalam segala hal sekalipun. Ya, ada orang, anak-anak kita yang terlalu gairah mengejar A dalam exam. Ni contoh, saya sebut contoh. Ya, ada anak kita ni terlalu gairah, mak ayah ni pun hang mesti dapat straight A. Ya, sampai kawan tu jadi stres, nak baca buku pun stres. Weh, kalang kabut ni nak periksa dah minggu depan. Jadi kalang kabut tak tentu hala dia. Dengan usaha sekian, tiba-tiba mai keputusan, gagal dia. Nak asal lagu mana hidup dia tuan-tuan? Taubat, perah, apa orang panggil apa? Kecewa tak ada dan sebagainya. Kita katakan bahawa
anak kita ni dah tengok dengan usaha dan sebagainya, kita kata ada hikmahnya. Mungkin Allah tak bagi kat cik lagi kejayaan. Mungkin ini satu pengalaman bernilai pada adik. Nanti bila adik belajar dengan kegagalan ini, adik akan bangun kembali untuk membina kejayaan-kejayaan sesungguhnya dalam kehidupan. Begitu. Ya, supaya apa? Supaya kita nak faham bahawa dekat dunia ni tuan-tuan sekalian, kita hanya berusaha. Tetapi di akhirnya maklumat dan ketentuan itu di bawah penguasaan dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perbahasan ini wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia ada nilai akidah dan nilai ubudiyah. Dan kita pun tak stres tuan-tuan bila kita tahu ayat tafsiran wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dah buat yang terbaik. Allah nak bagi ke Allah tak bagi, itu urusan lain. Yang penting kita buat dan kita bertindak. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Seperti mana kalau kita baca dalam satu ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tuan-tuan, kalaulah Allah tak sebut ayat Al-Quran berkaitan dengan ayat hidayah ini, ya, Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan suruhan dakwah hampir 900 tahun, ya, tapi yang ikut Nabi Nuh ni tuan-tuan tak sampai 100 orang pun. Malam ni ada tak? Ramai juga ramai juga. Nabi Nuh tak sampai 100 orang, tak sampai. Kalau tak ada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah dan taufik kepada siapa yang kamu suka, kepada siapa yang kamu kasihi. Ya, tak boleh. Ya, kerana apa? Kerana hidayah ini hak milik Allah SWT. Kerja kalian, kerja berusaha. Sebab tu orang yang menggerakkan aktiviti dakwah, orang yang menggerakkan komuniti dakwah dan sebagainya, kadang-kadang dia terlintahlah hati dia, kita ni buat kerja puluh tahun dah, tapi duk tengok orang yang sama ya. Betul tak tuan-tuan? Kan? Duk tengok orang sama duk buat kerja ni, orang sama duk main mengaji, orang yang sama. Lah, kita tu duk kalut apa? Kita duk risau pasal apa? Yang penting apa? Kita bertindak dan kita berusaha. Ya, urusan hidayah dan taufik itu bukan kerja kita. Sebab tu kita baca wa huwa ala kulli syai'in qadir ini. Kita tahu kita sudah berusaha, tapi akhirnya Allah SWT ya yang menentukan segalanya. Kemudian, ya, oleh kerana ketentuan Allah itu mengenai tiap-tiap sesuatu, kulli syai', dapatlah kita lihat itu pada teraturnya peredaran bumi dikelilingi matahari, yang pada pandangan sepintas lalu mataharilah yang mengelilingi bumi. Ya, mataharilah yang mengelilingi bumi. Dapat lihat pada pergantian musim. Ini dalam Al-Quran Allah sebut. Dalam kita punya fakta sains kita, bulan mengelilingi matahari kan. Tapi Al-Quran, ya, mataharilah yang mengelilingi bumi. Ini dalam Al-Quran menyebut begitu. Ya, baik. Penggiliran letak bintang-bintang dapat kita lihat pada berbagai ragam buah-buahan dengan segala macam rasanya. Kadang-kadang kita merasakan perbezaan enak dan manis rasa mangga yang berbeza dengan manisnya rasa manggis. Ini dia buat satu analogi yang supaya tuan-tuan sekalian, hatta kita makan pun kita rasa besarnya Allah. Tuan-tuan, hak kita duk makan buah pelam tu, ni saya sebut tentang kita duk tengok yang kita duk buat benda selalu kan. Kita duk makan buah pelam. Buah pelam tu pun macam-macam jenis rasa duk ada. Betul tak tuan-tuan? Jangan duk kata buah pelam, buah durian, hak kita kata raja buah tu tuan-tuan. Macam-macam jenis nama durian duk ada. Betul tak? Lah ni baru duk dengar Musang King lah apa semua. Dulu mana ada pun 10 tahun tak pernah dengar pun nama tu. Dan setiap tu ada pula rasa-rasa lain. Kita kata bahawa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini rahmat Allah yang Allah bagi dekat muka, mengikut sistem yang Allah tetapkan dekat muka bumi Allah ini. Ya, sebab tu kita kata bahawa dalam satu hadis menyebut antum a'lamu bi umurid dunya. Kita kata apa ni zaman Nabi tak ada benda-benda nak bagi-bagi. Dak, benda ni mengikut kepandaian kita. Ya, mengikut kajian kita. Bila kita buat kaji, rupanya ada pula kalau kita orang buat apa sistem patut ke apa. Buah-buahan tu, lepas tu keluar pula jenis buah yang lain dan buah tu sedap pula. Ya?
Itu kata Nabi, antum a'lamu bi umurina. Hampa lebih tahu, hampa lebih menguasai tentang tentang maklumat tuan-tuan. Kalau benda tu baik, teruskan dengan. Tapi kalau benda tu bercanggah dengan Islam, tidak boleh dan sebagainya. Seumpama menipu dan sebagainya. Ya, tapi kalau maknanya benda itu baik untuk urusan dunia, tidak bercanggah dengan Islam, maka dibolehkan. Baik. Kemudian perhatikan pula berbagai jenis bunga-bungaan dengan campuran warna-warna yang sangat indah itu. Ya. Di sana pun kelihatan jelas sekali ketentuannya. Yang masing-masing bunga itu telah menerimanya dengan tetap. Perhatikanlah beribu macam ikan dalam laut yang hidup dalam ketentuan sendiri, yang sesuai dengan hidup dalam laut, dengan insang untuk menarik nafas di laut, dengan lembung-lembung dalam perut yang boleh digembungkan dengan udara sehingga ikan dapat melembung ke atas permukaan air dan boleh pula dikempiskan untuk membenam ke bawah. Sedang berbagai jenis ikan diberi alat senjata penjaga diri sehingga barang siapa yang mendekat hendak mengganggunya dapat kena sengat dan kadang-kadang dapat membunuhnya. Masya Allah. Ini tuan-tuan sekalian hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikan hak duduk dalam laut tuan-tuan sekalian, ada beberapa jenis ikan kalau kita pergi kacau dia ada keluar senjata dia. Nah, untuk melindungi diri dia. Betul tak ada tuan-tuan? Nah, kalau ada ikan dalam lagu tu. Nah, tak tahulah kalau ikan terbenung dak lah kot. Kan? Tapi ada jenis ikan dalam laut, kalau kita pergi kacau dia rasa terganggu, dia akan mengeluarkan senjata untuk menjaga diri dia. Senjata maknanya kemungkinan racun dan sebagainya. Ini di antara kebesaran Allah Subhanahu Taala dan kata hamka, sehingga dia dapat membunuh orang yang mengganggunya. Ini kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Taala. Atau mempunyai getaran elektrik yang boleh mengalirkan strom kalau dirinya tersinggung, atau ketam yang dapat memotong kaki manusia jika dia sedang terenganga lalu dipijakkan, atau seperti sotong yang kalau dirinya terganggu dapat menyemburkan warna hitam pekat sehingga dapat dinding warna hitam itu orang tidak melihatnya berada di mana lagi dan dia sempat melarikan diri. Tu dia tuan-tuan. Kita nak kata bahawa sebab apa hamka dia main benda-benda lagu ni tuan-tuan? Sebab benda ni kehidupan yang selalu kita duk tengok. Nah, adakah orang tak makan ketam? Kan? Ada kot. Ada, tapi mungkin sikit kot bilangan dia. Adakah hak tak makan ikan? Sikit kot bilangan dia. Adakah hak tak makan sotong? Sikit kot. Kan? Tapi kebanyakannya kita balun semua. Betul tak? Apa hak duduk depan kita ni kita balun. Dan semua hak duduk depan kita ni, kata hamka, benda tu ada hikmah yang Allah letakkan supaya kita berfikir. Sebab tu Allah pernah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 191, Islam Al-Quran ni ajak kepada kita tuan-tuan sekalian, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Ini dia tuan-tuan, Al-Quran mau ajak kat kita. Al-Quran mau didik kita tuan-tuan. Bila mana kita tengok ciptaan Allah, langit dan bumi ini, pertukaran malam kepada siang ini, nescaya terdapat padanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi golongan-golongan liulil albab, golongan-golongan ulul albab. Golongan ulul albab ni apa tuan-tuan? Golongan yang Allah bagi kat dia boleh berfikir. Sebab tu tuan-tuan, kita ni biar duduk dalam kumpulan ulul albab. Ulul albab ni tuan-tuan, dia nak ilmu. Dia tak mau emosi, dia tak mau nak kira nak bergaduh dengan orang tak. Ulul albab ialah orang yang berfikir, orang yang cintakan ilmu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, pada diri kalian apakah kamu tidak memikirkannya? Ulul albab ini Allah gunakan akal ini untuk kita berinteraksi dengan dunia, melihat kepada dimensi akhirat. Itu dia tuan-tuan, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu
Ya, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, apapun yang kita ceburi di muka bumi Allah ini, tuan-tuan, biarlah kita lihat dan kita besarkan Allah SWT. Walaupun kita ni, tuan-tuan, cikgu sekolah, cikgu matematik ya, ataupun cikgu sains ya, ataupun cikgu bahasa Inggeris, tapi tuan-tuan, dia guna posisi itu untuk Islam, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tak semestinya ustaz, dia tak semestinya ya orang yang pergi mengaji di Al-Azhar, di Urdun, di Syam ataupun di Yaman dan sebagainya. Tak semestinya. Ya, apapun posisi kita, hendaklah akhirnya kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, ya, Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aynah. Kata Nabi SAW, dan seseorang lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, lalu berlinanglah kedua matanya. Orang ulul albab, dia tak gaduh nak pergi cerita ke orang, oi aku ni baru lepas mayang duha, oh aku ni baru lepas majlis ilmu, oh aku ni baru lepas sekian-sekian. Tak. Ya, orang ulul albab, apabila satu perkara yang terjadi dalam hidup dia, dia fikir, dia bermuhasabah, dia ambil apa yang cuba Allah nak ajak dia, apa yang cuba Allah nak tegur dia. Baru ni kita tengok isu semasa yang berlaku kepada seorang pelakon yang dia buat rumah hampir 10,000, main-main banjir, tuan-tuan, hilang habis nama apa atau pelakon tu, saya pun tak ingat, pelawak, reban habis, tuan-tuan sekalian. Orang lain sedih, dia kata nak sedih apa? Ya, dia kata nak sedih apa? Ini dia kata apa? Bahasa Allah, ini adalah teguran daripada Allah SWT. Masya Allah. Kita kata bahawa benda ini, kita katakan orang yang selalu ulul albab, dia fikir, dia bermuhasabah, ya. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aynah. Dia muhasabah, dia perhati diri apa yang Allah SWT cuba nak tegur dia, dan dia menangis. Sebab apa? Supaya dia ni, tuan-tuan sekalian, dia memperbaiki ya kehidupannya, supaya Allah merahmati dan memberkati kehidupannya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu ini baru ayat pertama ni, tak pi ke ayat yang kedua lagi dalam surah Al-Mulk. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru takat tu. Ya, perbahasan kita, tuan-tuan sekalian, dan kita lihat bahawa ya segala ketentuan yang Allah tetapkan di muka bumi Allah ni, semua itu di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surah Al-Baqarah, ya, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sadaqallahul azim. Al-Quran ajak kat kita doa. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepadamu ya Allah, maka ampunkanlah dosa kami, faghfir lana warhamna, dan berikan rahmat kepada kami ya Allah, ya, dan engkau wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik, insya-Allah Subhanahu wa taala. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, saya rasa takat tu dulu ya perkongsian tafsir kita pada malam ini. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk, ya, iaitu ayat ya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Kita akan tengok bagaimana Hamka mengupas ya ayat yang kedua ini untuk kita, tuan-tuan, orang yang masih hidup ini, kita mengambil pengajaran daripada nukilan ulama kita ini. Ya, saya setakat tu dulu perkongsian kita pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.